Zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ya, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Kami berapa? Kami teruja kerana hari ini dah hari bukan saja 1 Ogos, tapi pertama kalinya anda menyaksikan montaj baru Wanita Hari Ini. Buat kali pertama kami pun melihat montaj terbaru kami. Jadi adakah anda menyukai montaj bolehlah kami? nanti komen dekat Facebook kami kan, suka tak montaj baru ni. Jangan buat meme sudah. Jangan ambil gambar kita orang buat meme sudah. Tapi apa yang pasti apa yang anda lihat keceriaan kami kan, dan kalau kita lihat suatu, kami nak kongsikan sedikitlah pengalaman kami di balik tabir membuat montaj baru itu pun cukup seronok. Keakraban kami seperti adik-beradik. Kalau kita lihat semua ceria, semua menari. Semua seorang tu je. Yang Fatin ni baju dia je ropol-ropol sikit Tapi saya pasti penonton pun dah tengok reel yang dimuat naik oleh Uyaina masa kita buat montaj ni. Kami sempatlah juga menyanyikan lagu WHI bersama-sama. Betul. Suara siapa paling teruk saya tak nak jawab. Okey, tapi apa-apa terima kasih terus setia bersama kami, dan itulah 6 orang hos Wanita Hari yang terus bersiaran bersama dengan anda dari Isnin hingga Jumaat. Baik. Dan hari ini bulan baru 1 hari bulan Ogos, Farin Ahmad, saya rasa tenaga saya pejam celik lah kan? Ya, awak cukup bertenaga hari ini. Saya memang sentiasa bertenaga. Saya lebih bertenaga kerana hari ini yang kami akan sajikan kepada anda adalah makanan kegemaran saya. Ya, itu menu asam pedas. Masuk-masuk je tadi Farin Ahmad berkata kat saya, Sugi, yang ni memang sedap ni Sugi. Bila awak makan ni, dia akan pop-pop kat dalam mulut awak, iaitu asam pedas. Okey, kita ada asam pedas telur ikan mayong. Asam pedas telur ikan, ayam, kepala ikan, daging dan banyak lagi. Ayam pun ada ya. Tapi sebelum kita nak berkongsi TikTok ni, Sugi ada satu nak kongsikan Sugi. Ya, yang ini memang menarik. Ini fakta yang saya sebenarnya saya tanya Sugi, tahu tak apa beza ni? Saya macam tahu tapi saya tanya awak orang Johor kan. Jadi awak tahulah. Silakan kongsikan. Tapi saya buat sedikit pembacaan. Apa beza asam pedas orang Melaka dengan asam pedas Johor ni? Katanya asam pedas Melaka menggunakan rempah ratus yang banyak seperti lada hitam, buah keras, jintan manis dan 5 purut yang membangkitkan aromanya. Dan asam pedas Melaka lebih cair, manakala asam pedas Johor kuah dia lebih pekat. Bukan itu sahaja, asam pedas Johor ada daun kesum, manakala asam pedas Melaka menggunakan daun 5 purut. Banyak lagi perbezaannya nanti saya kongsikan. Tapi apa kata kita saksikan dahulu kompilasi TikTok yang disediakan ini. Asam pedas. Kau buat aku terluka. Johor. Hari ini kita masak asam pedas Johor. Okey, first kali tambahkan minyak, masukkan bawang putih, bawang, kunyit, tumis sampai dia wangi dulu. Lagi masukkan cili bau. Okey, tumis sampai dia pecah minyak. Lepas tu kita masukkan air asam jawa. Okey, bagi dia second pecah minyak. Okey, seterusnya kita tambahkan air. Lagi masukkan ikan padi, daun laksa, pendi, tomato. Tutupkan cover, masak dia 10 minit. Okey, last kali kita tambahkan sikit garam, gula, sedikit MSG. Dan masak sampai seasoning semua cair dan boleh dihidangkan. Asam pedas ini mesti nak makan dengan nasi. Memang syok.
Baik, masih lagi bersama kami Farin. Saya dah sempat baca komen. Katanya sedap-sedap lauk kat hadapan kita orang tadi. Lapar. Memang. Belum mula lagi pun dah sedap kan? Ya. Okey. Tapi apa pun kami nak buka kepada anda peminat-peminat asam pedas ataupun mungkin ada sebarang perkongsian. Jangan lupa Instagram kami, Facebook kami. Terutamanya sila komen di sana. Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga jangan lupa lah kita ada TikTok dan anda juga menyaksikan kami di Tonton HD. Okey, baik Farid. Menu pertama hari ini adalah asam pedas daging tetel. Kita bersama dengan Puan Masita ataupun lebih masyhur digelar Kak Mas. Kak Mas, sihat Kak Mas? Kak Mas. Okey, Kak Mas tadi saya sempat berborak. Katanya daripada Selangor. Menu ni pun asam pedas versi Selangor. Awak tadi kongsi Melaka Johor tu. Selangor pun ada tau. Jadi Kak Mas nak tanya ni, kalau kat Selangor apa beza asam pedasnya dengan yang Melaka ni Johor? Asam pedas di Selangor kita tak banyak gunakan rempah ratus lah, apa yang lain. Kita very simple. Asam pedas Selangor sangat simple. Dia macam simple macam orang Selangor tapi lah. sedap juga. Tak kurang sedapnya. Okey, baik. Jadi terus Kak Mas boleh tunjukkan kepada kami macam mana nak masak asam pedas daging tetel. Daging tetel. Sambil-sambil kita tu juga ada orang ramai tak tahu tau. Sebenarnya kadang-kadang yang tak tahu tetel sebenarnya bahagian apa? Tetel tu adalah bahagian daging yang banyak lemak tau. Jadi kalau orang jual daging tu dia akan asingkan bahagian yang banyak lemak tu. Dia sebenarnya macam kat ujung-ujung tulang. Ujung tulang lah, dekat macam organ tu kan, kat luar bahagian organ tu, itu banyak lemak. Di situ kan dia akan keluarkan. So part itulah kita panggil daging tetel. Bila gigit tu. Dan kita campurkan juga dengan bahagian organ lain, ada macam paru lah, limpa lah, ada juga yang dia campuran lah kiranya. Tapi bila nak beli tu cakap je cakap daging tetel, memang tukang daging tu dia dah memang siapkan lah tu. Tengok rupa pun kita dah tahu Sugi. Tengok ada banyak lemak. Tapi kan Kak Mas, adakah daging tetel ni bau dia agak kuat dengan bahagian-bahagian daging yang lain? Tidak juga sebenarnya. Jadi bila kita masakkan daging tetel ni, jadi kita rebus. Bila kita rebus, lemak dia tu akan keluarkan. Siapa yang tak sukakan bahagian berlemak sangat, nanti air rebusan pertama tu boleh buang. Dan kita rebus sekali lagi. Air rebusan kedua tu kita gunakan untuk kita masak. Baik. Jadi bau pun akan kurang lah. Baik. Okey, jom. minyak pun dah panas. Ini bahan pertama, bahan tumisan dia kita cuma guna bawang putih, bawang merah dan juga hirisan kunyit. Okey. Bawang putih, bawang merah. Bawang merah kita hiris. Mesti adik-beradik ni kena ada. Gitu. Kalau masak asam pedas memang dia tak kisar bahan-bahan dia. Boleh. Ada sebahagian orang separuh orang suka kisar, ada orang suka hiris. Kalau saya suka hiris. Lagi senang. Bukan Awak lagi tanya senang. saya kan. Tapi kakak dah jawab. Kalau saya dulu ni mak saya suka pakai tumbuk. Saya Tumbuk pun ada. Itu lagi baik. Pun ada. Tapi kalau hiris kena hiris halus-halus lah. Baik. Jangan kasar-kasar. Okey, yang ni nak kena kita lama ke dalam tak kuali ada, tu? sekejap je. Sekejap sahaja. Okey, sampai naik bau. Yang ni lepas tu boleh kita masukkan bahan kedua kita adalah cili kisar. Ini memang cili kisar semata-mata. Ini cili kering, kita beli cili kering tu, kita rebus, kemudian kita kisar. Kalau kita rebus, nanti kan sampai pedas sangat lah. Rebus dulu Kita rebus dulu. Kita rebus dulu dan kita kisar bagi halus, dan baru kita gunakan. Cantik. Baik. Asam pedas ni kalau kita pakai cili bo yang dah siap tu, dia macam tak berapa Kita pakai lah yang ni. Kita pakai yang original. Kalau Kak Mas sendiri, apa antara menu asam pedas yang Kak Mas gemar makan? Kalau kita di Selangor ni, especially di orang area Kelang sebab saya asal orang Kelang kita asam pedas ikan pari. Itu yang pertama, asam pedas ikan pari. Ikan pari. Ikan pari tu kalau keturunan saya memang asam pedas ikan pari lah. Senang tu. Masuk semua lah. Baik. Keturunan saya suka makan asam pedas ikan merah. Ikan merah. Ada kot hari ni. Tadi saya macam nampak boleh. ada. Tu nanti Okey. Okey, Kak, apa lagi Kak? Lepas tu kita masukkan belacan. Semua belacan ni Ini belacan boleh digoreng ni. Kalau tak suka tak belacan pun tak apa. Tak payah tak belacan pun okey juga. Kalau nak sikit taruh belacan. Okey. Siapa tak suka belacan tak payah tak belacan. Awak fikirkan apa ni? Tak, pasal belacan ni, tak semua asam pedas tahu belacan juga, betul kan? Ya, betul. Itu saya tengah fikir macam mana, nanti kita rasalah. Okey. Baik. Kalau Kak Mas ada tak memori makan asam pedas bersama dengan keluarga ataupun mak dulu masak asam pedas? Saya belajar asam pedas ni daripada arwah ayah saya. Arwah ayah? Arwah ayah saya ni pasal dia memang orang Jati Kelang. Jadi keturunan kita orang ni memang favourite dia orang ikan pari asam pedas. Bila boleh katakan menu ni hari-hari kena masak. Kalau belah utara dia akan masak
kari kan. Kari. Kalau orang belah Kelang ni hari-hari asam pedas. Asam pedas. Tapi masih tak bosan makan. Masih tak bosan. Sama dia punya bangga selama Kelang ni kan. Okey, tapi tak apa. Mewakili orang-orang Kelang. Dekat tempat akak ni, apa lagi selain daripada menu yang ada ni? Adakah ikan pari sahaja ataupun ada asam pedas lain dan mungkin menu-menu lain ada di sana? Okey, di restoran kami menyediakan beberapa jenis asam pedas. Ya. Kita ada asam pedas ikan pari itu setiap hari ada. Baik. Asam pedas kembung, ya, asam pedas daging, ya. Dan juga masakan-masakan lain lah. Kita punya kari, ya, masak lemak cili api, dan macam-macam lagi lah. Okey. Kak, tadi belacan dah tahu lain-lain apa ni? Ni tunggu cili garing sikit. Cili tak garing. Okey. Tapi kita boleh masukkan asam keping. Asam keping. Saya suka guna asam keping. Sebab kita asam keping ni dia kembang, dia rasa lagi lah. Daripada Biasa asam pedas memang guna asam keping lah. Asam Jawa kita guna. Asam Jawa boleh atau asam keping. Terpulang lah. Terpulang masing-masing. Baik. Sebab kita dah gunakan daging ni kita dah rebus. Jadi air rebusan kita pakai. Kita tak mau nanti kuah dia cair sangat. Kalau pakai air asam ni kan dia cair. Kita tambah air lagi kan. So kita pakai asam keping je. Baik. Okey. So dah taruh asam keping. Okey Kak. Maaf, apa lagi? Kita boleh taruh daun limau. Ini dia punya istimewanya daging tetel ni. Kita menggunakan haruman daripada daun limau. Daun Sebab limau. daging tetel ni orang kata ada bau ke, ada apa ke, untuk elakkan rasa yang tak apa sedap. Alright, rasa macam semua bahan lebih kurang dah masuk. Masukkan. Kak, saya minta izin saya nak rasa. Sampai Rasa. kita pun nak berehat-berehat juga. Ya, Tapi saya ya, nak rasa sila. dulu ni. Tadi ada rasa... Komen orang Johor. Okey, memang lain lah daripada Lain, asam pedas Johor. Ada beza. Ada beza kan? Ada asam, ada pedas. Okey. Memanglah. Cakap ada nama asam pedas kan? Sebelum kita berehat, Facebook kami Wanita Hari TV3, saya ada satu soalan. Okey, silakan. Banyak-banyak asam pedas. Asam pedas apa yang paling tak sedap dan orang tak suka? Sila jawab kat Facebook. Alamak, susahnya dia kata Kita sebenarnya. kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan ada. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan ada. Tahukah anda menu masakan asam pedas sebenarnya berasal dari kaum Minangkabau yang berasal dari Pulau Sumatera? Juadah asam pedas bukan sahaja digemari oleh semua golongan umur dan masyarakat, malah ia juga merupakan antara menu masakan yang amat popular terutamanya di negeri Melaka dan Johor. Cara penyediaannya juga kini telah dipelbagaikan mengikut cita rasa yang berbeza sekaligus dapat menarik minat penggemar asam pedas untuk terus menikmatinya. Ada juga di antaranya yang membuat olahan asam pedas dengan menggunakan bahan utama yang berlainan daripada ikan. Antara menu asam pedas yang telah diolah adalah seperti oden, sotong asam pedas, keram asam pedas dan shell out. Selain itu, bagi yang meminati menu masakan barat, ada juga yang memperbaharuinya dengan menyediakan menu pasta asam pedas dan sup asam pedas. Rasanya yang agak unik dan berlainan membuatkan ia sedap dimakan oleh semua golongan. Ternyata dengan hanya satu resepi dapat dipelbagaikan mengikut cita rasa penggemar yang meminatinya. Baik, itu dia sedikit trivia yang telah disediakan oleh wartawan kami, Tasha. Terima kasih, Tasha. Ini mungkin satu juga informasi baru kepada kita. Bila kata asam pedas, tadi kata Johor, Melaka. Ini ada daripada, katanya asalnya daripada Minangkabau, dari Sumatera, dan dibawa ke Semenanjung. Ambu asam podeh katanya. Okey. Padeh. Okey. Sugi, ini memang favourite saya. Okey, asam pedas telur ikan mayung. Kami bawakan anda, ibu dan anak daripada negeri Melaka. Kita bersama dengan Zul Helmi dan juga ibunya Puan Dalila. Sihat ke dua-duanya? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik. Katanya dah menu asam pedas daripada Melaka. Jadi nak tanya Zul Helmi, apa yang istimewanya? Sebab tadi saya baca banyak perbezaannya. Tunjuk kat dia orang semua ni. Macam mana telur ikan mayung? Kalau dekat restoran asam pedas Kelepok Balakong, so ini adalah yang paling famous dan paling susah nak dapat. Okey. So kalau kita orang buat kat sini adalah kita orang buat telur mayung, telur ikan tenggiri dengan telur sotong. Okey. Telur sotong memang jarang orang buat. Tapi kan Zul, telur sotong ada Kalau awak tunjuk benda ni, telur ikan mayung kat budak-budak zaman sekarang, dia orang mesti cakap, "Oh, itu boba." Boba tea. Ini yang masuk dekat dalam teh tu. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan
masak-masak di sini. Puan Dalilah dah masukkan cili kering. Berti ikan mayung. Ini paste dia, kita ada masuk bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas sikit, cili kering. Lepas tu ni penumis dia yang untuk ketumbar. Kita memang ada masuk ketumbar dia, jadi belacan sikit, apa semua, halba. Jadi semua, jadi bila dah siap, semua jadi macam inilah. Oh, jadi memang betul lah yang daripada Melaka banyak rempah-rempah dia. Betul dia. Sugi jangan terbersih dan Sugi ya. Okey, tapi ini yang menarik juga. Kami tadi saya terfikir hari ini ada pertama kali kita mengumpulkan asam pedas yang berbeza-beza tau. Telur, ikan, daging, ayam. Okey, kalau tadi kita tengok detail. Kalau macam untuk telur-telur ni, adakah resepti ataupun bahan-bahannya mungkin dibezakan? Kalau daging asam pedas yang lain, ikan lain, telur lain. Kalau macam saya ikan, saya pekatkan sikit kuah dia untuk mengelakkan bau hanyir telur tu. Lepas tu kita tambah dengan daun limau, kita tambah dengan bende, daun kesum, daun bunga kantan untuk elakkan bau hanyir tu kuat. So bila kita dah kita taruh juga. So bila kita dah tambah, kita dah renehkan dia. So dia akan nampak lagi sedap. Tapi proses nak bersihkan dia susah tak? Bersihkan dia senang. So untuk dekat restoran, kalau kat restoran saya untuk ikan ni saya akan rebus dulu. Bila saya rebus dulu, dia dah letak asam keping, daun limau, dia dah hilang bau dia. So baru saya tumis, saya masukkan balik paste tu semua. So saya akan masukkan dalam klepot, masukkan dalam klepot dan serve kat customer. Okey, saya nak tanya juga kalau kita tengok maknanya telur sotong, telur ikan, telur ikan mayung semua direbus dulu. Ya, saya rebus dulu. Untuk mengelakkan dia hancur. Seperkara lagi sebenarnya Sugi. Senang ke susah nak dapat bekalan telur-telur ni? Kalau dalam sebulan tu 2-3 kali je saya dapat. Oh ya, rare lah Itu pun nasib-nasib je. Tu kalau customer order, kalau ada kita orang bagi, terus bagi. Baik, dan Zul, Farid dan penonton, Puan Dalilah berkata yang istimewanya adalah kerisik. Biasa saya tahu kerisik masak rendang kita masukkan. Kalau Melaka mesti ada kerisik. Kerisik untuk menyedapkan lagi lah dia punya ni. Efek rasa dan bagaimana? Dia rasa dia kurang pedas, lepas tu dia rasa macam lemak-lemak sikit lah. Tapi menarik juga, saya perasan yang anda masak gunakan clay pot ni. Adakah ia memberikan rasa yang lebih berbeza? Untuk dekat kedai asam pedas clay pot memang kita guna clay pot sendiri sebab kita trademark kita clay pot. So bila kita serve kat customer, dia panas, orang makan dengan pedas dia. Dia berpeluh-peluh makan. Dia panas dia tu kekal sampai orang okey. Bau dia sedap. Sedap bau dia. Bila dah masuk kerisik tu ada bau yang bau dia lemak kan. Baru kita masuk ikan, masuk telur. Jadi kami pun dekat sana ada macam-macam, ada masak ikan pari, ikan merah, jenaha. Baik. Ini maknanya dah direbus dulu lah. Ini belum. Belum. Ini belum Tapi kat kedai kita orang rebus. Kat kedai kita rebus lah. Sebab nanti kita masak tu macam tak pecah-pecah ke? kita jangan kacau ataupun jangan selalu kacau lah. Dia kena manja-manja. Dia kena manja dia. Betul. Kalau siapa yang tak pernah mencuba ni, ini pengalaman saya. Kenapa saya daripada tadi duduk cakap ni? Pasal macam kita nampak macam boba. Tapi sebenarnya bila kita masuk dalam mulut itu tu, dia pop dalam mulut tu. Dia akan rasa kenyal kan. Nampaklah muka awak tak sabar nak makan memang ada kat depan tu yang dah tak siap kan. sia-sia saya bertugas hari ni. Nanti awak boleh cuba. Tapi Zul mungkin boleh kongsikan jugalah selain daripada asam pedas telur ikan mayung, telur lain-lain. Apa yang antara yang paling famous dekat asam pedas Kepot Balakon, kepala ikan merah. Asam pedas kepala ikan merah. Itu memang hot selling. Hot selling item. Bila customer order, memang customer memang nak aim tu saja. Yalah, kita tengok telur sotong, telur ikan mayung, telur ayam tak ada asam pedas lagi. Tapi kalau dia orang request kita boleh buat. Nampak? Cakap je apa pasal asam pedas tu dia kuah. Dia punya isinya tu boleh bergantung. Okey, dah masukkan bendi, tomato, nampaknya sekejap lagi dah siap. Tapi Zul mungkin boleh kongsikan juga laman Instagram. Yang buat wangi ni. Untuk FB, IG dan TikTok, Asam Pedas Klepot Balakong. Itu saja. Senang. So nak waste location kami boleh tengok kat situ. Baik. Saya tahu kat mana tempat dia. Kat Balakong. Tapi Farin, ramai dah cuba menjawab teka-teki awak. Ada yang berkata asam pedas yang tak sedap adalah asam pedas kurang asam.
Kurang asam. Okey. Awak memang kurang Tak apa, jawab lagi. Nanti saya beritahu. Memang. Kan? Baik. Kalau Melaka kurang asam tu maknanya lain. Okey, baik. Terima kasih Zul Itu dia. dan juga Puan Dalila. Kami ada lagi menu asam pedas yang ingin dikongsikan, tapi sebelum itu kami Dia sempat pekat sikit, bertanya kita dengan tambah air rakan-rakan di luar sana apa antara menu asam pedas yang mereka suka. Kejap lagi saya bagi jawapan. Menu favourite asam pedas saya ialah asam pedas ayam. Lagi-lagi asam pedas Johor. Ayam asam pedas ni dia memang lain daripada daripada ikan, daging semua tu. So macam memang jaranglah orang nak buat ayam asam pedas ni. Asam pedas ni memang mengenyang. Kalau makan sekali dengan sambal belacan, sedap. Antara menu asam pedas yang saya selalu suka ialah daging tetel. Biasanya kalau travel Melaka ke Johor ke, saya akan order daging tetel. Saya suka sebab daging tetel tu memang kenalah dengan masakan asam pedas. Memang kalau nak ikutkan pun daging tetel ni ramai yang suka sebab dia lembut. Okey, menu asam pedas kesukaan saya ada dua. Satu, saya suka asam pedas ikan pari. Sebab ikan pari tu tekstur daging ikan tu sendiri yang buatkan saya memang sukalah ikan pari. Kalau buat asam pedas memang lagi sedap. Keduanya saya suka asam pedas ikan telur ikan mayung. Sebab telur ikan mayung ni rasa dia sendiri tu agak unik. So bila dia buat asam pedas tu memang sedap lah. Menu favourite asam pedas, daging tetel asam pedas. Kenapa? Sebabnya daging tetel ni bercampur dengan urat dan lemak bahagian tenderloin. So lagi membuatkan rasa rempah dia. Terliur anda di rumah saya pasti dengan menu-menu yang dikongsikan, dengan apa yang dikongsikan tadi. Okey Fahrin, jawapan ramai dah berkongsi. Okey, daripada Cik Puan Sikin Yusof katanya asam pedas yang paling tak suka ialah asam pedas habis. Okey. Rose Adi, asam pedas paling tak suka asam pedas yang tak ada rasa asam. Logik juga. Asam pedas yang tak menjadilah Fahrin, kata Aizon. Dan satu lagi daripada Nita Yusof, asam pedas yang orang tak suka, kurang asam pedas. Betul kau ni? Biasa gurauan orang Johor. Okeylah, saya bagi turun jawapan lah. Pasal ada yang jawab kan. Asam pedas yang tak sedap tu. Siti Zubaida kata jawapan saya untuk Fahrin Ahmad ialah asam pedas yang kurang rasa asam. Ini saya sudah dengar orang tua cakap dulu. Apa dia? Kurang asam. Betul lah. Jadi betul lah. Puan tadi dah beritahu kan. Okey, gurau-gurau aja tapi itu antara yang satu untuk menceritakan hari ini. Kurang asam memanglah tak sedap dan nama pun asam pedas. Betul. Okey, terus saja bersama dengan menu kita seterusnya. Ya, Puan Wawa dan iaitu Puan Nurul Wahida dan juga kakaknya Puan Yazlinda. Betul? Okey, tersenyum kedua-duanya. Adik-beradik daripada Melaka katanya asalnya. Daripada Melaka. Baik. Okey, asam pedas kepala ikan. Okey. Boleh kongsikan kita bahan-bahannya dan keistimewaan asam pedas ikan. Okey, macam asam pedas ni kita tak pakai bunga katan dengan daun kesum. Baik. Kita selalu kalau orang sebut asam pedas akan letak daun kantan dengan kita just letak daun 50 sahaja. Ini memang resepi tradisi lah kiranya. Belajar daripada mana ni? Mak mentua. Mak mentua ialah mak saya. Mak mentua. Okey, mak mentua. Sebab saya orang Perak dan suami orang Melaka. So sebelum kahwin saya tak pernah makan asam pedas. Dan bila kahwin ni dia orang asam pedas kita belajar masak. Yelah, orang Perak. Gendang. Dia makan asam pedas. Okey, silakan. Apa bahan-bahan ini kita guna ikan apa? Kita ada bawang iris. Kita guna ikan jenahak. Okey, ikan jenahak. Okey, so kita ada bawang iris. Ini cili blend. Lepas tu yang ni bawang ni yang kita blend. Bahan ini dikisar lah Yes, kisar. Okey, lepas tu cili ni lah. Lepas tu belacan. Okey, kalau Melaka kita letak belacan lah. Baik. Tak boleh belacan dari negeri lain. Dia kena mesti belacan Melaka. Okey, silakan. Nampaknya dah api pun dah nyala. Kiranya Puan Yazlinda adalah kakak ipar Wawa. Bangga kakak ipar dia. Adik ipar dia dah pandai masak asam pedas. Resepi turun-temurun keluarga. Dah boleh pas lah. Dia kan sambil-sambil lah kita buat bahan. Kita dah cerita bahan kan. Dia pressure tak? Dia tertekan tak bila macam kita berkahwin kan? Awak pas kena masak asam pedas ni. Sebenarnya Wahida. Mula-mula masa belajar asam pedas ni apa pengalaman? Rasa tak sama lah macam orang Melaka ke apa. Macam mana sentiasa perbaiki tu? Banyak kali lah. Pada peringkat awal? Banyak kali kita tengok mak masak. Lama kita Ambil lah.
Ada. Okey, baik. Tapi Puan Yazlinda nak tanya jugalah, macam Wawa dia belajar memasak asam pedas ni selepas memasuki keluarga anda. Tapi kalau Puan sendiri memang dari kecil dah makan menu mak resepi mak. Wajib. Wajib. Apa yang mungkin boleh dikongsikan yang mak awak selalu kongsikan yang resepi mak awak yang ada yang istimewa lah? Yalah, dia yang penting sekali cili tu kena garing. Sebab bila cili tak garing, dia jadi terlalu pedas. Bila kita nak makan, kita nak hirup. Sebenarnya kita nak hirup kuah dia. Ada setengah kuah tu bila kita nak hirup sampai tersedak. Sebab cili tu tak garing, tak cukup garing. So kita dia perlu punya pedas tu tajam tau. Ya saya. Itu petua daripada mak saya lah. Okey, pastikan cilinya garing. Garing. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok tapi bila cerita tentang ni, mana nak dapatkan asam pedas kepala ikan ni? Kena pergi Melaka ke? Ada. Boleh je datang rumah. Tapi tak adalah. Kita ada lokasi dekat saja daripada sini, tak sampai 20 minit kot. Dekat Kampung Taste by Zidan Kitchen lah, dekat Abdullah Hukum. Baik. Boleh dapatkan di sana lah. Kita buka operasi dalam pukul lunch hour pukul 12 sampai pukul 3. Memang itu je? 12 sampai 3? Ya, itu saja. Itu waktu peak hour lah. Kiranya siapa cepat dia dapat lah. Okey. Tapi mungkin boleh kongsikan juga, selain daripada ikan jenahak tadi, jenahak, apa jenis ikan yang lain yang digunakan? Ikan pari, ikan tenggiri. Kamera boleh pakai? Kamera favourite saya ni. Okey. Kalau macam kepala tu, kepala jenahak, kepala ikan lain sesuai tak? Sesuai. Boleh jugalah. Yang penting ikan tu manis lah. Jenis-jenis ikan macam ikan yang manis, ikan jenahak, ikan merah. Kalau macam ikan talang tu tak sesuai sebab dia tawar. Baik. Ikan jenis ikan pun bermain peranan juga bila kita masak asam pedas ni. Faham. Ada orang dia gunakan ikan yang lemak-lemak juga kan? Betul. Ikan yang lemak so dia rasa manis, rasa asam pedas tu semua dapat blend sekali lah. Baik. Kalau kita kongsi sebenarnya lah, asam pedas ni sesuai dimakan dengan apa? Mungkin ulam-ulam, sambal apa atau tak payah sambal ke? Di sini kalau tengok, kalau kita pergi ke Kampung Taste, anda akan dapat sambal belacan. Bersama timun, kadang-kadang bendi yang direbus, bersama ulam-ulaman yang lain lah. Tapi kalau kena lagi, kalau makan dengan ikan telur masin. Telur asin. Kan? Itu pun salah satu resepi yang kita boleh gabungkan dengan asam pedas lah. Okey, baik. Di mana sekali lagi lokasinya tu? Esok rasa pukul 10 orang dah beratur ni. Kat mana lagi sekali? Kampung Taste, dekat dengan Pak Amar Abdullah Hukum. Di lokasi apa tak? Boleh waste lah, Kampung Taste. Dekat IG Kampung Taste by Zidan Kitchen. Selera. Serius ah. Saya baru tahu ada kat KL ada ni, Kampung Taste. Kampung Rasa. Okey. Dulu kawasan tu kawasan Kampung Abdullah Hukum yang telah dimajukan. Di situlah tempat dia. Baik. Kiranya yang tu lama lagi ke nak siap Wawa? Tu kita tunggu dia. Tapi tak apa. Yang itu sebenarnya kita tunggu siap. Hasilnya dah ada kat depan mata saya ni. Awak nak rasa ke kuah dia? Tadi tak sabar nak rasa. Okey, saya rasa sambil saya rasa ni Sugi, rasanya kita ada TikTok lagi. Kita saksikan. Rasa dulu. Hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang. Kau hias dirimu, membuat hati bertambah sayang. Tapi wajahmu semalam muram, mengapa Dewi, mengapa? Mungkinkah aku bersalah? Cobalah Dewi katakan. Jangan Dewi, jangan begitu. Senyumlah selalu. Manis riang, wajah bertambah jelita. Baik. Masih lagi bersama dengan kami sambil berkongsi resepi asam pedas. Nak juga memberikan anda ingatan berkaitan dengan kesihatan anda. Dan hari ini bersama saya adalah dua orang yang cukup istimewa. Di sebelah saya Dr. Nina Mazirah Muhammad Said selaku pengarah perubatan Unit Nutrisi Abbott Malaysia, dan di sebelahnya Puan Rozana M. Rosli selaku pakar dietetik klinikal Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicenna Shah Alam. Terima kasih kedua-duanya bersama kami. Sihat?
Sihat alhamdulillah. Okey, baik. Saya tengok pinggan kat depan ni teringat saya mengenai gaya hidup yang sihat dan antara masalah yang menjadi penyakit popular dalam kalangan rakyat Malaysia adalah penyakit diabetes. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat menurut tinjauan kesihatan dan morbidity 2019, 1 daripada 5 rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas mengalami diabetes. Jadi saya nak terus bertanya kepada Puan Rozana lah, apakah pendapat Puan Rozana yang menyebabkan kejadian ini? Tinjauan tu 2019 dia 1 daripada 5. Okey. Mungkin kekurangan pengetahuan, kekurangan ke hospital, kemahiran dan kadar obesiti di Malaysia pun tinggi. Baik. So kadar berat badan ada kaitan dengan diabetes juga. Dan gaya hidup yang tak berapa sihat, kita kurang aktif, kita selalu makan luar, kita kurang masak juga. Ya, kita terasa semua orang. Kita kurang aktif ya. Boleh juga. Dan tinjauan yang sama menunjukkan daripada 2016 masa tu dalam 13.5% kencing manis di kalangan wanita mengandung. Dan di 2019 dia naik kepada 27%. Dan wanita mengandung yang mempunyai kencing manis ni 50% boleh mendapat kencing manis. Okey. Dan anak-anak dia juga. Baik. So dia semua sekali. So kita kata merangkumi kesihatan kita, pemakanan kita, gaya hidup juga. Okey, baik. Terima kasih Puan Rozana. Dan kita nak tanya Dr. Nina pula. Dr. Nina bercakap mengenai diabetes ni. Apa sebenarnya antara simptom-simptomnya? Ya, diabetes ni merupakan satu penyakit yang selalu daripada tinjauan tu juga kata 50% daripada penduduk di Malaysia yang mengidap diabetes tak tahu dia ada diabetes. Okey, melainkan mereka pergi melakukan pemeriksaan disebabkan oleh masalah kesihatan yang berkaitan dengan diabetes. Ini mungkin kerana simptom-simptom dia tu selalunya berkembang dengan secara perlahan dan mungkin tidak berapa ketara menyebabkan kita kurang menyedarinya lah. Antara simptom-simptomnya adalah seperti mereka mungkin merasa keletihan yang berlebihan, mereka mungkin penglihatan mereka menjadi kabur, mereka mungkin perasan lah dia mereka minum dengan lebih banyak, membuang air kecil dengan lebih banyak terutama pada waktu malam dan mungkin juga susut berat badan. Okay? Sebab itulah adalah sangat penting kita disarankan untuk melakukan saringan kesihatan setiap tahun ya supaya kita boleh pantau paras gula kita dan memastikan kita dalam lingkungan paras yang betul. Baik. Dan seperti yang saya katakan tadi, pinggan ni mengingatkan saya pada konsep suku-suku separuh. Jadi saya nak tanya kepada Puan Rozana, sebenarnya bagaimana boleh seseorang merancang cara pemakanan mereka untuk mengawal diabetes ini? Merancang tu penting, kemahiran tu penting, pengetahuan tu penting. Betul. Ya? Masa tu penting, kita kata time is gold. Ya? So kita perlu mengetahui dan semua pemakanan, perancangan peribadi. Dia bukan one diet untuk semua orang. Baik. Ya, kita terpulang kepada kita punya keperluan, kita aktif, kita kurang aktif, yang muda dan yang tua. So kita untuk kalau kita tengok pinggan tadi, semua ada kumpulan-kumpulan makanan dalam kuantiti yang sepatutnya mengikut keperluan kita lah. Okey, baik. Okey, dan juga tadi menariknya Puan Rozana menekankan mengenai gaya hidup yang kurang sihat. Kita tahu gaya hidup yang sihat, tapi gaya hidup yang kurang sihat ni mungkin ramai juga yang mempraktikkannya. Dan kadar obesiti juga disebabkan oleh makanan yang berlemak, makanan yang bergula dan sebagainya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan contoh-contoh yang membantu penghidap diabetes menguruskan diabetes mereka dengan lebih gaya hidup yang sihat. Ya, yang pertama sekali kita perlu berjumpa dengan doktor lah. Jangan takut. Kadang-kadang kita bertakut. Ya. Kita kena tahu pantau dia, apa dia punya darah kita ke dan dari segi pemakanan kita tahulah yang kita tengok tadi suku-suku separuh. Dan Persatuan Diabetes Sedunia juga dia ada baru-baru ini mengatakan dan mensarankan kita kata kumpulan ini yang jenis yang kita kata low GI atau rendah glycemic yang menjadi gula secara perlahan. Ya. So kumpulan yang ini kuantiti dia segenggam kita cakap ya. Makanan berprotein ini membantulah otot-otot kita dan sayur-sayuran ini dan buah-buahan
boleh juga membantu gula secara perlahan. Okey, dari segi aktiviti, saranan dia 175 minit seminggu. Baik. Baik. Terima kasih atas peringatan itu Puan Rozana. Dan kita tanya Dr. Nina. Dr. Nina, mungkin ramai pengidap diabetes menghadapi cabaran untuk mengawal paras glukosa kerana memerlukan masa dan tenaga, betul? Jadi mungkin doktor boleh berikan kaedah alternatif yang boleh membantu mereka menguruskan keadaan ini. Ya. Sebenarnya bagi seorang pengidap diabetes itu, mereka masih boleh menjalankan kehidupan mereka secara normal. Okey, jika mereka menguruskan diabetes mereka dengan baik. Dan dengan adanya inovasi dalam nutrisi ini boleh membantu mereka mengawal paras gula dan sikit sebanyak boleh mengurangkan tekanan mereka untuk menguruskan penyakit ini ya. Antaranya ialah formula khusus diabetes seperti glucena ya, ia boleh membantu mereka mengawal paras glukosa dan mereka juga boleh mengawal diabetes mereka dengan baik ya. Ini kerana dia bukan macam minuman nutrisi yang biasa, tapi ia mengandung komposisi nutrien yang tertentu. Seperti yang Puan Rozana cakap tadi, dia mempunyai karbohidrat yang rendah glikemik yang boleh membantu dalam mengelakkan lonjakan paras gula. Dia juga mengandung nutrien seperti myoinositol yang boleh meningkatkan kepekaan badan seorang pesakit diabetes terhadap hormon insulin dan ini akan membantu mereka mengekalkan paras gula dengan baik. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Nina dan juga Puan Rozana atas perkongsian dan peringatan yang diberikan. Semoga kita semua boleh mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat selepas ini. Terima kasih kedua-duanya dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Thank you. Wanita hari ini di zaman moden masih kekakan. Wanita hari ini di zaman moden masih kekakan. Kembali di Wanita Hari Ini dan bersama dengan kita pada hari ini juga adalah Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare, bersama dengan kita bersama dengan produk-produk terbaik dari V Asia. Saya kata terima kasih Farid, sihat. Serba merah jambu makin hari ini. Makin kacak Farid ni. Makin berusia makin nampak muda orang cakap. Okey, silakan Dato'. Terima kasih Farid. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Farid, alhamdulillah ya, V Asia dah lebih 10 tahun di pasaran ya. Banyak penganugerahan yang kita capai, antaranya Super Health Brand, Super Brand Malaysia ya, dan hari ini saya bawakan ya rangkaian produk yang mendapat tempat di hati pengguna. Farid ya, pagi tadi di HQ V Asia saya menerima maklum balas daripada pengguna. Dia kata saya dah lama minum Platinum Drink ni Farid, alhamdulillah ya. Dia kata dia dah tak ada dah masalah lenguh lutut, sakit lutut ya, solat pun boleh berdiri seperti biasa ya, alhamdulillah. Ini adalah antara maklum balas pengguna yang amalkan Platinum Drink ni, yang mana ya rumusan tinggi antioksidan yang baik untuk kesihatan. Dan intipati Platinum Drink ni adalah formulasi yang tinggi dengan buah bangkai beri, yang mana kita ketahui khasiat buah bangkai beri ni mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi. Dan sekarang ni Farid ya, tertera kat Kash TV juga adalah antara rangkaian produk V Asia yang mendapat tempat di hati pengguna ya. Kalau kita tengok ramai sekarang ni ya Farid, disebabkan oleh kata orang tu faktor cuaca ya, tempat kerja, tekanan stres dan sebagainya, kita ada masalah kulit yang membelenggu ya. Tak kurang juga ramai wanita ya ada masalah rambut yang gugur, teruk kadang-kadang ya, membimbangkan. Jadi makanan tambahan yang anda boleh amalkan ini dia Advanced White ya, yang mana Advanced White ini merupakan formulasi pencerahan unggul ya, yang mana adalah makanan tambahan untuk mencerahkan kulit, menguatkan rambut, mengurangkan keguguran rambut ya. Antara intipati bahan-bahan terbaik anda lihat dekat TV sekarang ni Farid, antaranya seperti tomato, yang mana kita ketahui ya hasil tomato ni sangat-sangat baik untuk kecantikan kulit. Dan istimewanya dalam Advanced White V Asia ni ada beta carotene ya, yang mana beta carotene ni juga dapat membantu menguatkan rambut Farid. Pagi tadi juga Farid, saya terima maklum balas daripada pengguna ya, dia kata sebelum ni rambut dia gugur sangat teruk Farid, tapi lepas dia amalkan Advanced White dia kata rambut dia semakin menebal, dah kurang keguguran rambut ya, alhamdulillah. Ini adalah antara maklum balas pengguna ya. Tak kurang juga ya, kalau sebelum ni ada seorang lagi pengguna kami ya, Encik Ibrahim, yang mana badan dia penuh dengan jerawat badan Farid, muka dia juga ada parut-parut, tapi dia amalkan Advanced White, alhamdulillah ya, kulit dia semakin cerah, bersih, licin ya. Yang mana dalam ni juga ada rumusan astaxanthin dia, yang mana pengambilan astaxanthin ni bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C. Dan anda lihat sekarang ni kat Kash TV Farid, ini adalah kata orang produk penjagaan wajah V Asia ya. Perfect White ni juga sangat-sangat laris ya, alhamdulillah ya, yang mana ada masalah jeragat, jerawat, kulit berminyak, kulit kusam ya, tak sekata, ataupun ada masalah parut-parut dalam, boleh dapatkan set Perfect White ni 4 dalam 1, yang mana dalam set Perfect White ni ada Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence ya, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream. Rumusan bahan-bahan terbaik ya, seperti Alpha Arbutin, yang mana dapat membantu mencerahkan kulit ya, membaik pulih tisu kulit yang rosak. Kadang-kadang ya ramai antara kita ada masalah parut berlekuk dalam Farid. Tak kurang juga ya masalah jeragat atau pigmentasi, yang mana ya set Perfect White ni 4 dalam 1 ni adalah set percubaan ya, harga RM72 saja. Kalau anda nak diskaun potongan yang hebat, boleh beli ya di Shopee, ada di toko-toko jamu pun ada, ataupun sekarang ni dah jual dekat Jombai.my ataupun dekat TikTok Farid. TikTok jangan lupa ya, follow TikTok Vasia.official, ada lagi voucher yang kita bagi ya untuk anda yang nak beli diskaun secara istimewa Farid. Dan apa yang saya boleh kata ya mengenai set Perfect White ni Farid ya, mana kalau kita tengok ya,
disebabkan oleh cuaca yang panas kurang baik ya. Ramai antara kita terdedah dengan cuaca panas yang mana melanin kulit ni jadi gelap ya. Punca utama jeragat ya, pigmentasi. Jadi jangan lupa dapatkan set perfect white ni yang mana dapat membantu melindungi kulit ya daripada sinaran UV, mencerahkan kulit wajah, mengatasi ya masalah jerawat, jeragat ya, kulit berminyak ya. Kalau kulit kusam pun boleh pakai set perfect white ni Farin. Dan untuk dalaman, jangan lupa minum ya. Advanced White ni adalah formulasi pencerahan unggul yang mana sangat-sangat baik untuk kecantikan kulit, merawat daripada dalam ya. Yang mana Advanced White ni Farin, seperti mana saya katakan tadi ya, ada rumusan astaxanthin, kemudiannya ada beta carotene ya, mixed carotenoid, lycopene ya, yang mana lycopene ni dapat membantu sebagai sunblock semula jadi kepada kulit anda. Kita minum je Farin, dapat membantu ya, melindungi kulit daripada sinaran UV. Dan Farin, saya nak buat demonstrasi kepada penonton matahari ni Farin, yang mana kalau anda lihat ya, ini adalah larutan betadine yang gelap ni Farin. Mungkin penonton boleh lihat. Sekejap lagi saya akan tuang ya larutan Advanced White yang adalah bancuh ni ke dalam larutan betadine ni. Kalau anda dapat lihat ya, warna yang gelap ni Farin, dia akan jadi warna cerah serta merta ya, yang mana ini menunjukkan uji kaji yang mana Advanced White ni tinggi dengan rumusan antioksidan ya. Rumusan seperti vitamin C ya, beta carotene, astaxanthin ya. Sebab tu saya kata ya, kalau anda tak pernah amalkan apa-apa makanan tambahan Farin, ataupun kulit selalu kusam Farin ya, bila anda amalkan Advanced White ni, insya-Allah ya, anda dapat lihat perubahan yang sangat-sangat ketara Farin. Seawal 3 hari pertama Farin, kulit lebih lembap Farin. Tak kurang juga ya, kalau akak-akak ataupun abang-abang yang mungkin tumit kaki merekah Farin ni, insya-Allah anda dapat lihat ya, tumit kaki itu semakin pulih, kurang merekah. Tak kurang juga ya, parut kat wajah pun kata semakin pulih ya, masalah jerawat, jeragat berkurangan ya. Dan anda boleh dapatkan Advanced White ni di Jombai.my dengan harga serendah RM40 saja Farin. Kadang-kadang di toko-toko jamu pun ada diskaun istimewa ya di Jombai. Jadi jangan lupa ya, untuk informasi lebih lanjut juga boleh hubungi hotline di Asia 1-800-88-3990. Bagi saya Farin, Advanced White ni adalah formulasi pencerahan unggul yang mana dapat membantu ya, mencerahkan kulit, melembapkan kulit ya, mengekalkan keremajaan kulit. Kadang-kadang ya, wanita ada garis halus ya, penuaan dan sebagainya, masalah rambut yang gugur, kronik gugur tu Farin sangat membimbangkan. Jadi minumlah Advanced White ni yang dapat membantu ya, mengurangkan juga masalah rambut gugur dan juga menguatkan akar rambut. Dan Farin, yang terakhir hari saya bawa ni dia ujung tu lipstick collagen 24K Magic Lipstick Collagen V Asia ni adalah lipstick yang sangat-sangat baik ya untuk merawat masalah bibir. Kadang-kadang bibir kita gelap Farin sebab faktor genetik, faktor merokok ya. Lelaki dan juga wanita boleh dapatkan Magic Lipstick Collagen V Asia ni Farin, dapat membantu memungilkan bibir anda balik, yang mana ianya bertindak ya dalam masa 10 saat hingga 15 saat. Kalau pakai dalam masa segera Farin, bibir tu akan jadi warna pinkish. Mungil lebih mungil Farin. Dan harga 24K Magic Lipstick Collagen ni hanyalah RM26 saja di toko-toko jamu Farin. Jadi secara ringkasnya hari ni Farin ya, untuk anda yang kata orang tu nak bibir yang mungil, boleh dapatkan 24K Magic Lipstick Collagen V Asia ni Farin. Dan kalau nak kesihatan yang berganda, kalau boleh saya minta kamera fokus ya, dapatkan Platinum Ring V Asia ni Farin, yang mana harga dia RM99. Kalau kat kedai-kedai jamu kadang-kadang RM75 pun dah dapat Farin, yang mana dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan tubuh badan anda ya. Yang ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan yang berganda ya. Alhamdulillah Farin, di V Asia yang mana pengguna-pengguna yang minum Platinum Ring ni mereka terus kekal setia. Sebab apa? Keadaan kesihatan semakin baik ya, semakin pulih. Lepas tu Farin, tak ada lagi pengguna-pengguna yang guna semakin kata orang tu keadaan kesihatan mereka semakin baik. Alhamdulillah, sangat-sangat baik untuk kesihatan. Kalau masalah kata orang tu darah tak seimbang ataupun bacaan gula tak stabil, saya kira ya, dengan diet yang sihat, makanan tambahan seperti Platinum Ring ni sangat-sangat membantu anda untuk mengecapi kesihatan berganda. Dapatkan Platinum Ring ni RM99. Kalau di toko-toko jamu ada potongan diskaun yang istimewa Farin. Minuman tambahan Advanced White ya, untuk kecantikan kulit, untuk penjagaan wajah, dapatkan set Perfect White ni RM72 dan juga Magic Lipstick Collagen V Asia harga RM26 saja Farin. Lengkap Ingat, untuk kesihatan. kalau ke kedai-kedai jamu pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik Farin. Jangan lupa follow TikTok saya Farin, Azri Razzi. Sebab apa? Lepas saya akan buat banyak perkongsian untuk anda semua. Terima kasih sekali Datuk Azri dari V Asia. Datuk, Datuk suka menu ni. Saya suka asam pedas. Asam pedas ayam. Silakan Sugi. Ya, betul lah. Macam-macam menu asam pedas yang sudah kami kongsikan. Dan satu lagi menu asam pedas iaitu asam pedas ayam. Kita bersama dengan Chef Sabri. Baik, Chef. Tapi sebelum tu, Chef, saya nak baca satu komen ni. Daripada Aizon Rahimi. Katanya dia berasal daripada utara. Dia membesar makan asam pedas rebus. Tapi bila dah kahwin dengan orang Pahang, barulah kenal dengan asam pedas tumis. Jadi saya nak tanya Chef, yang ini asam pedas tumis lagi dah. Okey, yang ni asam pedas tumis. Okey, dia punya barang-barang dia dekat sini. Okey. So bila kita ambil barang-barang dia macam bawang, halia, kunyit apa semua kita blend.
So kita akan masuk minyak, tumis. Okey, yang pasal siapa tanya rebus tadi. Yang beza tumis dengan rebus. Okey, rebus dia dekat sini. So dia masukkan air, lepas tu dia masukkan paste, kita boil apa semua. Okey, yang dekat sini kita punya rebun tulang. Okey. Dekat sini kita punya kita punya kambing. Oh, kiranya yang asam pedas rebus dia macam singgang masuk dia semua. Macam singgang. Dia masuk air, dia boil apa semua. Lepas tu dia rasa lebih kurang ni juga. Cuma kita kata yang mana yang makan yang berkurang berminyak, okey dia akan makan yang rebus lah. Yang untuk nak rasa aroma dia punya asam pedas, dia punya paste yang dimasak. Okey, macam ni lah. Baik, tu yang hirup-hirup tu biasanya yang direbus lah. Yang direbus. Okey, baik. Tapi kalau nak asam pedas ayam ni mana lagi sedap? Tumis ke kita rebus? Okey, macam dia tengok kesukaan ataupun ada yang rebus ni macam contohlah dia kurang berminyak, macam dia banyak kolesterol ke dalam badan dia. Baik. Okey, dia akan makan yang berebus lah. Okey, untuk dapatkan dia punya rasa tekstur yang sedap, kita akan dapatkan yang bermasak dengan minyak. Okey, baik. Tapi saya ada satu soalan. Awak dah tanya belum? Dah. Pasal kadang-kadang jarang saya jumpa asam pedas ayam tau. Dan saya kadang-kadang macam asam pedas ayam ni macam kurang sikit pasal dia rebus. Kalau kata saya nak tanya pada chef. Goreng dulu baru kita buat dengan asam pedas. Okey, dia goreng ni macam kita kata asam pedas ni memang tak sesuai untuk goreng. Okey, biasa kalau goreng ni dia buat masak merah, bersambar, itu yang goreng. Tapi untuk asam pedas ni memang kita sesuai untuk yang macam kita kata masak macam tu je. Sebab kita dah kata tidak digoreng apa semua. Okey, tadi saya sempat juga berbual dengan chef. Saya kata asam pedas ni wajib ada bendi chef. Tapi chef kata asalnya memang tak ada bendi. Memang asalnya tak ada bendi. Tapi kita ikut kreativiti kita lah. So ada yang setengah macam kita kata. Boleh tunjuk sikit chef. Okey, ni bendi ya. Okey, bendi santan, lepas tu daun kesum. Okey, sebab kreativiti kita. Sebab dia dah memang ikut trend daripada dulu sampai sekarang. Bila dulu kita masak, kita tak ada guna yang macam kata bendi apa semua. Dia original. Tapi sekarang dia perubahan masa dan ni orang kreativiti lah. Dia ada bendi, dia ada daun kantan, dia ada daun kesum. Ada juga yang letak tomato. Dia tengok different lah. Ada yang letak daun yang saya juga nak tanya tentang asam ni. Saya asam keping, asalnya ada tak mungkin lain-lain yang boleh memberikan rasa asam yang berbeza-beza? Itu je yang boleh. Dia asam keping dengan asam Jawa ni berbeza. Okey, asam keping ni kita kata daripada buah. Okey, asam Jawa pun buah juga, buah asam Jawa. Tapi dia punya rasa tu berbeza. Sebab dia asam Jawa ni bila kita letak, sebab tu kita kata asam pedas ni dia pedas dan masam. Sebab tu dipanggil asam pedas. Tapi pedas ni ikut dia punya cita rasa lah. Kalau nak pedas lebih ke ataupun nak pedas kurang ke. Okey, baik geram. Saya tengok bunga kantan dia cantik dan dihiris lepas dah masuk. Oi, sedap. Okey chef, selain daripada asam pedas yang ayam dan sebagainya ni, apa lagi yang ada di Camille's Kitchen? Okey, Camille's Kitchen okey, dia konsep dia macam di Camille's Kitchen kita buat western by Camille's Kitchen. Okey, kita ada sup tulang, sup kambing. So kita punya kita punya tema. So kalau yang mana-mana penggemar makan sup tulang, sup kambing boleh datang ke Camille's Kitchen. Ada yang menggemar western food, kita ada burger, kita ada lamb chop, kita ada chicken chop. So kita ada pelbagai menu. InsyaAllah kita akan upgrade lagi menu daripada masa ke semasa. Lamb chop gravy asam pedas. Wow. Lain macam bunyinya. Dia lain macam. Tapi kan chef memang dah masukkan bunga kantan dengan daun kesum tu, bau dia, aroma dia, wow, sangat-sangat top lah orang kata. Baik, dan bagi mereka yang ingin mencuba, bolehlah anda layari Instagram yang tertera di kaca televisyen. Terima kasih banyak-banyak Chef Sabri. Kita tunggu dia masak sekejap. Tapi sebelum tu kita nak berhenti, berehat seketika. Sedap. Kita berehat seketika. Okey. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan. Ya, kini kembali. Cantik warna merah jambu tu kan? Okey, banyak komen yang dikongsikan oleh anda di Facebook daripada Jenna Hassan. Kalau orang Melaka, kalau tetel dipanggil masak gerang asam tetel. Ya, gerang-gerang. Selain serai, daun limau kami masukkan kelapa keping yang dibakar dan diketuk-ketuk sikit lagi sedap sebab aroma wangi kelapa bakar tu. Wow. Semangat Sugi baca. Ada lagi ke Sugi? Ada banyak lagi. Kata Nur Hidayatul Shima, asam pedas ni kalau cicah dengan roti pun sedap sangat. Orang mana negeri Sedap.
macam sudah. Okey, Nur Lela, type of fish yang membuatkan kuah rasa manis. Betul lah macam chef kongsikan. Ada yang ikan yang manis, ada ikan yang berlemak. Jadi memberikan kelainan pada rasa asam pedas. Saya tak tahu, memang saya memang teruja sangat ini, terlulu sangat rasa satu persatu. Tapi kami harap, saya pasti sebenarnya anda di rumah juga asam pedas ni sebenarnya antara resepi tradisi kan. Dia ramai yang memang menyukainya dan hari ini terbukti asam pedas ni ada kepelbagaiannya daripada ayam, daging, tetel, kepelbagaian telur, kepala ikan dan sebagainya. Tapi sikit sebanyak apa yang sesuai itu kita lepas tu ni ulam-ulam dia ni. Ya, betul. Okey, ada lagi komen ni. Ratu komen, silakan. Ramai yang berkata hari ini juga mereka masak asam pedas kat rumah. Kita daripada Seri Asyik Hamid. Hari ini kita masak asam rebus jenahak. Yang pasti masak asam Melaka guna daun limau je untuk aroma. Kat mana rumah ada suruh hantar kat wanita hari ini? Tolong komen sikit kat mana rumah Seri Asyik ni. Okey, terima kasih kerana anda sudi berkongsi komen-komen anda, menu-menu kegemaran anda dan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita. Puan Masita, Cik Zainmi dan juga sebelah sana Puan Wawa, Wahida dan Chef Sabri. Okey, Chef Sugi. Apa yang kita ada untuk esok, Chef Sugi? Esok, Fahrin. Macam topik ni saya rasa sangat sesuai dengan mereka yang hidup berkawan dengan jiran-jiran mereka. Betul. Kerana saya kira budaya ini sebenarnya dah berkurangan lah. Saya terpaksa akui. Masa saya kecil-kecil, dia macam meriah, dia macam harmoni. Tapi agak berkurangan. Mungkin inilah sebabnya kita adakan topik ini pada hari esok. Awak rasa kiranya sekarangnya ramai tidak berkawan tetapi lawan dengan jiran? Betul jugalah. Betul, Ya, dia lebih kurang kadang tak bertegur siapa. Awak jiran saya sekarang ni, awak saya kalau kawan dulu ke macam tu, lawan? kalau jiran tu, jiran tengah singgah pokok bunga, kita dah nampak singgah pokok bunga tu. Singgah pokok bunga ke? Padahal tahu je dia tengah siram. Tapi awak nak tunjuk bukti saya berkawan dengan awak. Saya sweet tu hari ni. Saya ada hadiah untuk awak. Alah, sweetnya dia dibawa bunga kantan. Bunga kantan. Itu pun ambil free Okey. Apapun, terima kasih Fahri dan terima kasih anda di rumah setia bersama kami sepanjang 1 jam ini. Kita Belajar akan kembali esok jam 12.30 hari. Jaga diri. Assalamualaikum. Selamat menikmati asam pedas. Selamat makan dengan. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watak.